Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Ashraf bin Muhammad Haifuddin. Nombor kad matrik C17A0114. Hari ini saya mendapat tugasan bahawa saya kena buat review short film Lebay Malang. Okey, Lebay Malang ni adalah short film ni adalah projek yang kami pelajar skrin buat untuk SEM ni. Sebenarnya cerita Lebay Malang ni adalah cerita rakyat. Ia adalah sebuah cerita rakyat yang telah dicerita secara turun-temurun daripada dulu sampai sekarang. Cerita ni adalah diadaptasi daripada filem musical kepada filem short film lah. Filem ni adalah berasal daripada Perak. Yang saya tahu adalah berasal daripada Perak. Direka pada tahun 1908. So cerita ni memang dah lama. So memang banyakkannya mereka adaptasi lah dalam selalunya dalam teater. So sinopsisnya adalah cerita ni dia merujuk pada seorang lebay. Seorang lebay ataupun seorang lelaki yang mempunyai sifat yang lurus bendul. Lepas tu dia adalah seorang yang tamak. Kisah ni sebenarnya dia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Contohnya macam dia nak pergi ke sebuah kenduri, tapi makanan dah habis. So kejadian yang menimpa dirinya adalah kejadian yang malang pada dirinya sendiri. First kali cerita ni sebenarnya setiap yang kita tahu cerita-cerita macam Pak Pandey, Batu Belah Batu Tangkup, Gunung Ledang, semuanya adalah berkait rapat dengan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. So cerita Lebay Malang ni adalah sedikit sebanyak adalah untuk menegur sikap masyarakat Melayu pada masa itulah, yang kebanyakannya mungkin tamak dan lurus bendul, kerana pada waktu tu mereka tidak mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan mereka tidak boleh berfikir secara kritis dan kreatif. Untuk tugasan ni saya telah ditugaskan kepada Department of Photography sebagai jurukamera. Sebagai jurukamera, skop kerja saya adalah dia terlibat dalam, yang pertama adalah development, yang kedua adalah pre-produksi, yang ketiga pro-produksi, dan yang keempat adalah pasca produksi. Itu saja yang saya terlibat dalam produksi sebagai cameraman. Dalam development, so pada masa ini dalam bahagian ini saya ditugaskan adalah untuk yang pertama sekali kita akan membahagikan tugas. Dalam bahagian ini kita akan bagi-bagikan tugas. So dalam filem ini kita memerlukan 3 kamera, 3 buah kamera. So ada 3 orang jurukamera. So di sini dalam development ni kita juga memilih, kita juga akan berbincangkan tentang pemilihan shot-shot. So sebagai wide angle ke, apa yang kita nak pakai dalam scene ni ke apa kan. So kita akan memilih pemilihan shot dalam ni. So development ni adalah satu bahagian yang penting dalam sebagai jurukamera. So kita nak tahu apa kita punya skop-skop tugas, lepas tu macam mana kita nak buat tugas tu sebenarnya. Yang ketiga adalah susunan kedudukan kamera. Susunan kedudukan kamera ni adalah bergantung kepada pengarah lah. So pengarah tu dia nak macam mana, dia nak kedudukan kamera tu duduk kat bahagian mana. So dia terpulang lah pada pengarah kan. So yang keempat adalah sesi perbincangan. Perbincangan ni adalah contohnya apakah equipment yang kita nak pakai. Contohnya kita nak pakai DSLR ke, ataupun kita nak pakai drone, ataupun kita nak pakai GoPro ke,
kita nak pakai stabilize apa, kita nak pakai mic apa. Okay, dalam ni semua kita akan bincangkan lah. Okay, dalam pre-produksi, dalam tahap yang seterusnya adalah pre-produksi. Okay, pre-produksi ni adalah kebanyakannya dalam ni adalah casting lah. So casting ataupun so dalam pada sesi casting ni maknanya pelakon untuk memilih pelakon tu, juru kamera ni bertugas sebagai dia nak buat rakaman untuk montaj. So kebanyakannya dia tak perlukan ramai juru kamera. So dia memerlukan satu orang pun dah cukup kat sini untuk buat montaj saja kan. So dia akan rakamkan suasana semasa pemilihan pelakon. Lepas tu tu je lah. Okay, yang kedua ialah pengurusan equipment. So pengurusan equipment ni kita akan pada masa ni kita akan tugas, maknanya kita macam nak cari equipment, maknanya nak melengkapkan equipment yang tak cukup. Contohnya macam adakah perlu kita buat pinjaman ke dekat fakulti ke apa kan. So inilah masa ni. So adakah kita perlu kumpul duit untuk beli equipment. So masa ni adalah sesi untuk melengkapkan kelengkapan kita lah sebagai juru kamera. Okay, yang ketiga adalah produksi. Okay, produksi ni adalah semasa sesi penggambaran yang berlaku lah, pada hari penggambaran berlaku. Okay, so masa ni adalah tugas utama juru kamera sebenarnya kan. Maknanya masa tu kita melakukan tugas sebagai mengambil shot dalam scene-scene. Lepas tu mengendalikan kamera kan. So itu adalah tugas utama juru kamera pada hari sesi penggambaran. Itu saja. And then semasa penggambaran tu, so juru kamera ni akan dia akan bertugas, maknanya dia akan mengikuti arahan daripada pengarah. So pengarah kata saya nak wide shot, okay, dia akan buat wide shot. Kalau dia nak close up, dia akan buat close up, medium close up. Kalau dia nak medium close up, long shot ke dia nak macam mana. So inilah tugasnya. Maknanya pengarah dengan juru kamera ni dia akan berkait rapat lah antara satu sama lain. Maknanya dia akan memerlukan lah antara dua orang ni. Okay, so pada masa ni dia adalah tanggungjawab yang besar lah pada juru kamera pada ni. So kalau macam shot tu tak jadi ke, so dia akan retake balik kan. So sampai kita dapat shot yang memuaskan. Okay, yang keempat adalah pasca produksi. Okay, maknanya ni lepas daripada sesi penggambaran. So pada esok tu juru kamera dia hanya pada saya pada waktu itu saya akan mengecek balik footage yang dapat lah, yang saya tangkap, dan juga yang daripada juru kamera lain. Tengok untuk sama ada footage tu sebenarnya boleh dipakai atau tidak. So kalau macam pada waktu ni, kalau dia tak dapat footage tu tak dapat dipakai, maknanya kita kena reshoot balik. Macam tu lah. So lepas kita dah sesi memilih footage tu, okay, masa ni kita akan macam mana cakap, bagi balik, kita akan bagi footage tu kepada editor.